program air percuma ini bukan satu inisiatif baru. Tetapi saudara kena teliti dan faham. Ketika saya dan rakan-rakan daripada PAS berada di pentadbiran Shah Alam, kita memastikan setiap isi rumah mendapat bekalan air percuma. Mereka mendapat 20 meter padu. Untuk kerajaan negeri menyediakan bekalan air terawat, bekalan air bersih kepada hampir 6 juta pengguna, khususnya isi rumah di Selangor, kita membelanjakan sebanyak 184 juta ringgit. Namun, bagi saya, kita mampu melakukan kerana kita mempunyai reserve yang besar. Sebelum saya meninggalkan negeri Selangor, reserve sebanyak 4 bilion ringgit. Takkanlah saya tak boleh keluarkan sebahagiannya untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Ini yang saya sebutkan tadi, ada pihak mendakwa reserve-nya besar, tapi dia tidak berbelanja. Apa yang dilakukan atas nama penjajaran semula, kononnya, dia telah memberikan air percuma hanya kepada golongan B40. Bukan kepada semua rakyat Selangor. Jadi tak sama apa yang telah saya lakukan dengan apa yang sedang dilakukan. Penguncupan yang berlaku itu secara drastik. Maknanya dia tidak perlu lagi belanja 184 juta untuk rakyat. Dia belanja hanya sejumlah kecil, sudah tentulah simpanannya boleh meningkat. Tetapi apa maknanya? B40 sekarang sudah menjadi B60 ataupun mungkin B70. Maka kumpulan ini sekarang tercicir daripada mendapat air percuma. Maka dalam tawaran yang kita bentangkan, Perikatan Nasional committed untuk mengembalikan program ini kepada rakyat di negeri Selangor, bukan sahaja pada golongan B40 tetapi mereka yang berpendapatan RM15,000 ke bawah akan mendapat air percuma. Kerana mungkin mereka dalam golongan BM40. Maknanya kita sudah bukan sahaja kita memperkenalkan semula, tapi kita melebarkan jumlah penerima yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat di negeri Selangor ini. Yang kedua, kita juga telah mengambil langkah-langkah yang cukup drastik untuk memastikan bekalan air terawat di negeri Selangor ini tidak ada gangguan, tidak terputus. Saya dan pimpinan ketika itu, kita membelanjakan 800 juta ringgit untuk membina 2 loji rawatan air. Loji rawatan air Labuhan Dagang, loji rawatan air Semenyih. Kedua-dua loji rawatan ini tidak dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Saya menggunakan reserve simpanan negeri supaya 2 loji rawatan air ini dapat membekalkan 400 juta liter air sehari kepada rakyat Selangor. Ini satu pertambahan bekalan air terawat yang cukup besar. Sementara itu, saya juga telah menggunakan 400 juta ringgit untuk menggantikan paip-paip di banyak kawasan hotspot. Ketika itu kita mengenal pasti 84 hotspot di Selangor yang perlu digantikan paip-paip lama yang sudah pecah, yang sudah bocor. Ini antara usaha untuk mengurangkan NRW ataupun air tidak berhasil. Kerana NRW di negeri Selangor ketika itu meningkat sehingga 35%. Jadi kita sedang berusaha untuk turunkan. Itu antara langkahnya. Maknanya kita belanja 1.2 bilion ringgit semata-mata untuk memastikan bekalan air terawat tidak terganggu, sustainable dan dapat dinikmati oleh rakyat Selangor. Hari ini kita lihat program itu telah dihentikan. Ya, Labuhan Dagang Semenyih telah siap, tapi program penggantian paip tidak diteruskan. Sekali lagi, tawaran Perikatan Nasional telah mengenal pasti 100 hotspot di negeri Selangor supaya paip-paip yang pecah, paip-paip lama ini akan diganti. Saudara boleh tengok di Gombak ini antara daerah yang paling banyak kes paip pecah dan bocor setiap hari. Dan semalam saya lihat ada laporan dalam media mengatakan ada 40 kawasan perumahan air terputus bekalan. Ini air terputus yang tidak berjadual. Kita tidak boleh berterusan begini kerana dianya mengganggu perkembangan ekonomi negeri Selangor. Maka saya nak tegaskan dalam tawaran yang telah kita tawarkan ini, kita akan memastikan projek
bekalan air bersih ini diteruskan dan program air percuma juga dapat kita kembangkan kepada mereka yang berpendapatan RM15,000 ke bawah. Sebab tawaran ini mencakupi semua sektor. Pertama, usaha kita untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lestari. Itu penting. Yang kedua, dia juga mencakupi persoalan teknologi, inovasi, industri masa hadapan. Kita tidak boleh hanya ditakuk yang lama. Kita tidak mahu negeri Selangor ini dijadikan hub tetapi bergantung kepada tenaga pekerja asing. Kebergantungan kepada tenaga pekerja asing menyebabkan produktiviti negara dan negeri akan merudum. Kita mahu Selangor membicarakan soal teknologi dan inovasi industri masa hadapan. Kalau itu dapat kita letakkan sebagai dasar, maka pelabur-pelabur asing yang berteknologi tinggi dan berkualiti akan terus masuk ke negeri Selangor. Dan ini akan mencipta peluang pekerjaan. Sekali lagi, yang ditawarkan dalam tawaran Perikatan Nasional, kita mahu menjadikan Selangor ini sebagai super smart state, membangunkan Selangor sebagai hub perdagangan dan pelaburan, menjadikan Selangor sebagai economic powerhouse bukan saja untuk Malaysia tetapi untuk rantau ini, supaya pelabur-pelabur asing yang berkualiti dan berteknologi akan datang ke negeri Selangor. Maka ianya dapat mencipta pekerjaan, dapat meningkatkan potensi, bakat, kemahiran anak-anak tempatan, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga pekerja asing. Kita juga membicarakan bagaimana kita dapat menyediakan silver economy punya dasar, iaitu warga emas tidak semestinya mereka tidak dapat menyumbang kepada pembangunan negeri. Kalau negara-negara barat, umur persaraan bukan 60 tahun. Kerana mereka ada pengalaman, mereka ada networking yang baik, mereka ada pengetahuan, harus digunakan. Jadi kita juga memperkenalkan dasar silver economy supaya potensi warga emas ini dapat dimanfaatkan. Mana yang boleh bekerja, kita akan beri peluang kepada mereka. Kita juga membicarakan soal peranan wanita. Banyak wanita di Selangor ini merupakan career women. Mereka bekerja, mereka ada qualification, kelayakan yang baik, mereka ada pengalaman yang luas. Malangnya sejumlah peratusan wanita bekerja ini terpaksa berhenti kerja. Memandangkan setelah mereka berkahwin, mereka mendapat cahaya mata, mereka terpaksa berhenti untuk menjaga bayi dan anak-anak mereka. Sekiranya mereka menghantar kepada pusat penjagaan kanak-kanak untuk penjagaan dan juga pendidikan awal, kosnya agak tinggi. Kita difahamkan mungkin di antara 400 hingga 700 ringgit. Sudah tentulah ini membebankan dan mereka terpaksa berhenti kerja, maka potensi wanita Selangor juga akan terbantut. Untuk maksud itu, kita telah bersetuju untuk membina 20 pusat penjagaan kanak-kanak setahun dengan jumlah yang kita sasarkan 100 unit childcare center untuk tempoh 5 tahun yang canggih, yang moden kemudahannya dan mempunyai tenaga pengajar profesional. Maka mesej saya kepada wanita-wanita di negeri Selangor, khususnya yang telah mempunyai karier dan kerja, mereka tidak perlu berhenti kerja. Mereka boleh teruskan karier mereka, tetapi anak-anak mereka daripada usia yang paling muda akan dihantar ke childcare center yang akan dibangunkan oleh kerajaan dan mendapat penjagaan, keselamatan dan juga diberikan secara percuma. Maka mereka boleh teruskan pekerjaan. Jadi tawaran yang kita buat ini cukup komprehensif, cukup besar dan ianya mencakupi semua sektor dalam masyarakat dan saya percaya ianya dapat membantu penjanaan dan pertumbuhan ekonomi bagi negeri Selangor. Saya nak tegaskan bahawa Selangor bukan lagi fixed deposit PH, DAP dan UMNO. Justru itu, saudara pun telah dimaklumkan Perdana Menteri terpaksa berpatah balik daripada Terengganu ke Selangor, membatalkan lawatan beliau ke negeri Terengganu yang telah dijadualkan lebih awal. Kerana saya difahamkan laporan terkini menunjukkan Selangor tidak lagi menjadi fixed deposit kepada PH, DAP dan UMNO. Beliau difahamkan
berada di Selangor pada hari ini sebagai percubaan yang terakhir, termasuk berada di Ulu Kelang. Kita tidak ada masalah, sesiapa pun boleh masuk ke mana-mana daerah ataupun DUN. Tetapi persoalannya, gelombang kebangkitan rakyat ini sudah sampai ke urban seats. Gelombang yang saya sebut sebelum ini, the wave of discontent, gelombang ketidakpuasan rakyat ini sudah sampai ke kawasan-kawasan bandar. Unstoppable. Tidak boleh lagi dihalang oleh mana-mana tangan sang penguasa. Dia boleh turun, dia boleh datang, tetapi saya yakin dengan kematangan dan kebijaksanaan pengundi-pengundi di negeri Selangor ini. Di Selangor, kita tahu ini negeri yang maju, yang menyumbang kepada KDNK negara sebanyak 25%. Maka saya percaya rakyat Selangor tidak mahu tercicir dalam usaha mereka untuk meningkatkan sumbangan kepada national economy. Malangnya PH, DAP dan UMNO yang bergabung hari ini atas nama perpaduan telah pun gagal melaksanakan tanggungjawabnya. This is a failed nation dan kerajaan yang gagal di peringkat pusat dan juga peringkat negeri. Saya bagi contoh, baru-baru ini Jabatan Statistik telah mengeluarkan kenyataan resmi bahawa jumlah pelaburan negara telah merudum sebanyak 52%. Dan di peringkat negeri Selangor, untuk 3 bulan pertama, suku pertama tahun 2023, Selangor jatuh ke tangga yang ketiga. Pertama, wilayah persekutuan dengan nilai 22 bilion. Kedua, negeri Johor dengan nilai 11 bilion ringgit. Selangor hanya mencatatkan 7 bilion untuk 3 bulan.